واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada episod yang ke-139 di mana kita akan melihat pada halaman 41 satu ayat yang pendek pada ayat 250 surah Al-Baqarah bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fatihah Ustaz Faz. Serak sikit Ustaz. Serak sikit Ustaz. Ya, banyak makan apa tu Ustaz? Macam-macam makan ya. Macam-macam. Kalau sekarang ni kalau kat Terengganu kepuk lekor lah. Kerupuk lekor. Kepuk lekor kita goreng tu kan. Wih sedap. Ni kalau Syawal di Terengganu ni makanan yang biasanya apa? Biasa hari pertama kedua tu nasi dagang, Nasi dagang. nasi minyak. Oh, okay. Nasi minyak yang warna kuning tu kan? Yang kuning tu. Jemputlah datang. Terengganu Masya-Allah. Okey, nanti ada rezeki Ustaz ya. Kita jumpa dengan rakan-rakan kita di Terengganu. Apa khabar orang Terengganu kita ya? Dan juga yang berada di seluruh Malaysia Ustaz ya, yang berada di seluruh dunia, di Singapura, Indonesia ya, di US ya, yang terus menanti kepada My Quran Time. Saya ucapkan ahlan wa sahlan, kita bersama dalam episod 139 pada hari ini. Kita ingin sama-sama belajar satu doa yang diucapkan oleh tentera Talut berhadapan dengan Jalut dan tentera-tenteranya. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa kita. Subhanakala ilmadana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi doa ayat 250. Iaitu pada halaman 41 ini kita akan belajar doa Talut dan tenteranya yang memohon kesabaran. Istilah yang digunakan adalah afri'a alaina ya. Apa maksud afri'a? Ada kaitan dengan faragha yang kita akan lihat bersama. Doa ini untuk kita jiwai, kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Mari kita baca ayat 250 sekali lagi bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar semuanya ayah dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang senantiasa setia bersama dengan kalamullah Rabbina Al-Quranul Karim. Moga-moga terus ceria, terus bahagia dan hati senantiasa berbunga-bunga dengan Al-Quran. Rabi'ah Qulubina. Allah jadikan hati kita Ustaz Faz. Bunga sepanjang tahun Ustaz. Allahu Akbar. Pasal kan biasa musim bunga dia kalau dekat US tu dia 2-3 bulan je. Lepas tu dia mula gugur kan. Yang gugur itulah yang kadang-kadang dalam jiwa ada kacau tu kadang-kadang kan. Dia tidak mahu perkara tersebut berlaku. Jadi doanya apa Ustaz?
Rabi'a Rabi'a qulubina. Dia- Allah menjadi Al-Quran kan. Rabi'a qulubina. qulubina, ya, Masya jadikan Allah. hati-hati kami ini sebagai musim bunga sepanjang tahun. Jadi bila berbunga tu dia baunya Allahu wangi lah, ya, mulutnya keluar bau wangi, kan. Macam Ustaz Fas pergi Taif kan? Ya, betul. Ke kilang apa Ros. Masya Allah, Ros tu memang Safa guling-guling tak dekat bunga tu? Tak. belum lagi, belum sempat Kena lagi. pergi. Pergi sekali lagi. Ya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat Al-Quran semuanya, biasalah masih Syawal kan, jadi kita gembira ceria, tapi kita tetap tidak lupa akan bersama dengan Al-Quran. Alhamdulillah, itu satu nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah. Jadi kita nak baca ayat yang ke-250 seperti kata Al-Fadhil Ustaz Fas tadi, satu doa Ustaz Fas yang selalu kita ungkapkan, namun kadang-kadang kita hanya selalu aminkan. Imam yang ungkapkan. Ya. Kita selalu amin je, amin, amin. Hari ni tiba masanya untuk kita belajar, kita baca, kita hafal, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala permudahkan, insya-Allah. Baik. Kita cuba dengan bacaan Murattal Hijaz ayat yang ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 250. Dan ketika mereka melawan Jalut dan tenteranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Jadi ini adalah isi kandungan bagi doa yang dibacakan oleh diujarkan oleh tentera Talut, Ustaz. Ya, mereka sudah pun berhadapan dengan ujian ketenteraan mereka, tidak boleh minum daripada nahar, daripada sungai, kecuali ghurfah, secedok sahaja. Jadi pada waktu itu, apakah yang mereka alami selepas lulus ujian tersebut? Ada lagi sebahagian yang berfikiran agak lemah, ya, la taqata lanal yauma bijaluta wa junudi, ya, bila dia rasa lemah tu Ustaz, ya, ada satu kumpulan lagi yang mempunyai keimanan yang tinggi, ya, yadhunnu annahum mulaqullah, iaitu dia amat yakin pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin bahawa saya perlu buat persediaan bertemu dengan Allah. Jadi bila bertemu dengan musuh ini, sebenarnya ia bukan bertemu musuh, sebenarnya sama ada saya menang di sini ataupun syahid terus bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang iman tahap ingin rindu bertemu Allah ini, dia amat akrab dengan Allah, maka dia akan keluarkan perkataan yang positif, Ustaz. Ya, itu kesan kepada kehidupan kita. Dan bila kita berada dalam keadaan positif tersebut, apakah yang perlu diucapkan ialah banyakkan berdoa, Ustaz. Ya, ketika kita ada emosi positif, banyakkan berdoa. Kalau emosi negatif, apa yang kita kena buat, Ustaz? Berdoa juga. Berdoa juga, minta Allah buang yang negatif. Saya ni sedih melampau, saya rasa saya punya bisnes ni memang tak boleh jalan. Doa. Kerana apa? Kerana ini adalah elemen pertama yang kita akan tengok dalam ayat 250 ini. Perkataan Rabbana itu adalah
adalah tanda bahawa kita bertawasul. Kita ini berharap ya menggunakan nama Allah ini, kita boleh guna nama Allah Rabbana ya, ataupun kita cakap ya Hayyu ya Qayyum, nama-nama Asmaullahul Husna itu sebagai wasilah perantaraan ataupun cara untuk makin lagi doa kita itu didengari, didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang kalau anak kita lah Ustaz ya, kalau dia cakap pada ayahnya nak beli sesuatu kan, dia kata abah yang Adam ataupun Ibrahim sayang sangat. Dia ada dia punya nama itu. Kalau dia cakap abah nak permainan, kalau cakap begitu aja ataupun nak permainan, terus saja minta tanpa ada perkataan asalnya itu, kita kata ini apa, ingat abah bibi contohnya kan. Jadi bila itu dengan manusia, apatah lagi kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah elemen yang kita nak perhatikan dalam doa ini. Namun kita berehat dahulu ya, kita ingin melihat kepada bagaimana doa ini menjadi kekuatan pada mereka, menjadi kekuatan kepada tentera Badar, tentera Badar yang bersama dengan Rasulullah, dan juga menjadi kekuatan kepada kita yang kita ingin bedah siasat sebentar lagi. Kita berehat sebentar, main Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran Salat Infak. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 250. Walamma barazu lijalut wa junudihi qalu. Ustaz ya, kalau kita lihat balik kepada ayat 250 ini, kita ingin kembali semula dalam My Quran Time untuk belajar ayat yang pendek ini. Peristiwa tentera Talut itu barazu maksudnya dah berhadapan depan-depan Ustaz. Ya. Kalau katakan jawaza sebelum ini ialah dia dah melintas sungai tersebut, dah lulus dah hujan tersebut, maka mereka bergerak. Tapi dalam pergerakan mereka itu adalah di kalangan mereka yang berfikir, bercakap lemah, ya, dikira sebagai negatif lah, ya, la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi. Jadi ada kumpulan yang counter balik. Ya, kumpulan ini digelar sebagai orang yang annahum mulaqullah. Mereka itu yakin bahawa mereka akan bertemu Allah, mereka amat bertanggungjawab dan mereka rindu nak bertemu Allah, maka mereka tidak akan biarkan orang lain melemahkan keinginan mereka untuk terus bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mereka bertemu lijalut wa junudih, bila mereka dah berhadapan sekitar 90,000, 100,000 tentera, ini dah berapa ratus dia tinggal ni. Kalau nak kira kan satu nak lawan berapa ni kan, ya. Tetapi apakah yang mereka buat? Qalu, ya, perkataan qalu itu perlu kita jadikan sebagai asas hidayah kepada hidup kita. Dalam hidup kita ini bila bertemu dengan perkara yang menakutkan, yang menegatifkan, yang mencabar kehidupan kita, masalah, maka pada waktu itu hendaklah kita bercakap dengan doa, Ustaz. Bukan cakap kata Allah tak boleh lah kan. Tak boleh tu dia kan. Kalau kita cakap juga kan, tapi bukan mula dengan Rabbana, maka kita tidak bertawassul kepada Allah. Maksudnya kita tidak bergantung kepada Allah, tidak menggunakan wasilah menuju kepada Allah. Kita guna diri kita memang tak boleh kan. Kalau kita katakan nak bercakap ni pun kita kena cakap juga astaghfirullah ya Allah, tolong mudahkan, ya. Kalau masalah kita Ustaz ya, nak buat apa-apa saja, perlu perkataan itu keluar dengan perkataan Allah dahulu. Itu je punya teknik dia, Rabbana, ya, Rabbana. Kemudian apakah isinya, ya, ketika kita dah bertawassul, dah memohon kepada nama-nama yang baik daripada Allah, bukannya kita kaitkan dengan diri kita ataupun orang lain. Kalau kita kata orang lain, kita akan kecewa juga. Kan? Allah, ingatkan bos saya yang akan belanja saya, rupanya tak juga, contohnya kan, ya, ataupun ingatkan suami saya yang dah settle semua, tak juga. Jadi dia akan menyebabkan kita kecewa kerana perkataan yang keluar daripada mulut kita adalah bukan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Isinya apa? Afri' alaina sabra. Afri' ni maksudnya kosongkan Ustaz ya. Kosongkan kemudian isikan. Dia faragha ni fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab kan. Maksudnya faragha ni ialah mula-mula dikosongkan kemudian dicurahkan air ke dalamnya. Jadi dia seperti mana kalau kita ambil sabran ini, sabar ini adalah seperti air Ustaz. Dia dicurahkan kepada kita. Kalau ada orang yang menang pertandingan ke, kadang-kadang dia ada air kan, tak kisahlah air okey ke tak okey ke, tapi dia curahkan atas orang tu. Ini adalah doa bagi tentera Talut, minta Allah curahkan, ya, limpahkan kepadanya apa? Sabar. Masya-Allah. Sabar, ya, pasal apa dah tahu dah, wallahu ma'as sabirin pada ayat 249. Jadi nak lawan kepada musuh, nak menang berjaya dalam hidup kita ini, maka kita perlukan Allah. Dan bagaimana Allah pasti bersama dengan kita? Sabar. Jadi shortcutnya ialah minta Allah limpahkan kesabaran, yang pertama. Yang keduanya wathabbit aqdamana, iaitu teguhkan kaki kami. Kadang-kadang dah sabar Ustaz ni, tapi tak teguh. Dia kadang-kadang sabar sekejap je, lepas tu dah lah kan. Dia tak berapa teguh dalam nak mencapai misi dalam membina keluarga, dalam melaksanakan sesuatu projek. Maka ini yang diminta oleh tentera Talut pada ayat wathabbit aqdamana. Jadi kita sebelum berganjak kepada bahagian akhir itu, kita lihat dahulu apakah selekoh tajam penting untuk kita pastikan ketika membaca, menghafal. Kalau boleh kita hafal doa ni Ustaz ya. Jadikan amalan agar kita dah dapat dah shortcut dalam hidup. Kalau nak Allah bersama dengan kita, kita kena jadi orang sabar. Bukannya Allah terus saja bersama Ustaz ya. Syaratnya mesti sabar, dan sabarnya itu perlu diminta
kepada Allah untuk dicurahkan kepada kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Safas, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia ayat yang ke-250, doa yang selalu kita aminkan tatkala mana imam membacanya, dan adapun kita pun juga menjadikan amalan doa ini setiap kali kita selepas solat ataupun bila-bila masa sahajalah. Subhanallah. Cumanya hati-hati, memang ada beberapa kalimah perkataan yang kita nak kongsikan atau beri fokus pada ayat yang ke-290 dari segi bacaan. Antaranya yang pertama iaitulah walamma. Walamma, jangan kita cepat dekat situ kerana di atas huruf mim ada sabdu. Nama dia apa? Walamma. Wajib al-ghunah. Bagus, alhamdulillah. Mim yang bersabdu, dua harakat. Walamma, jangan walamma terus. So kena hati-hati, dua harakat dekat situ. Walamma. Kemudian barazu, bara, jangan terkesan dengan ra jadi bara. Walamma bara jadi ba. Walamma ba, yang tebal ra. Walamma bara. Jangan pula kita lembut ra terkesan pula. Walamma barazu, jadi bara pula. Kan? So memang dia kena Bara-bara. dia ada yang tamyiz, ada yang tebal, ada yang tipis, ada istifal, ada tafkhim, ada tarqi. Subhanallah, kan? Dia tak boleh membaca je. Zu, hati-hati jangan tertukar dengan zal. Kan? Yang zai kita baca zal, yang zal kita baca zai. Walamma barazu, bertukar dengan zai. Iza zul, yang tu kita baca zai pula. Iza, kan? So kena hati-hati. Walamma barazu, itu dahulu untuk dua kalimah Safas. Dan ada sebenarnya, sekejap lagi kita nak kongsi yang paling mustahak dalam ataupun yang banyak berlaku kecuaian dalam bacaan dalam ayat 250 ni. Kita akan kongsikan sekejap lagi insya-Allah. Jadi itu beberapa perkara tambahan bagaimana memastikan doa ini kita baca dengan tepat Ustaz ya. Kerana doa ini isinya adalah amat kritikal, terutama kita berhadapan dengan krisis Ustaz ya. Krisis di dalam medan perang sudah tentunya, tetapi ini juga dapat kita gunakan ketika krisis dalam rumah tangga, ketika dalam pejabat. Ini doanya. Dan betapa pentingnya afriq alaina sabra itu sebabnya kita lihat surah Al-Asr ada watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kan, kalau tak nak jadi orang yang rugi, mestilah menasihati dengan sabar. Ada kadang-kadang orang nasihat dengan kebenaran, tapi lepas tu tak sabar Ustaz. Bila tak sabar tu akhirnya give up saya, nak ingatkan anak saya untuk solat ataupun ingatkan kawan saya, pasal dia tidak sabar. Ya. Dan kalau kita tengok dalam surah Ali Imran nanti pun kita akan tengok ataupun kita dah belajar pun sebelum ini surah Al-Baqarah ayat 177 tentang ayat orang yang baik, albir, berbuat kebajikan. Dia ada beberapa tahap, tapi puncaknya itu ialah apa? Wasabirin. Orang yang sabar ketika ba'sa wa darra wa hinal ba's, ya, ketika perang, ketika ada sakit, ketika ada kemelaratan. Jadi sabar ini adalah suatu perkara yang amat tinggi, apatah lagi bila Allah menyatakan wallahu ma'as sabirin. Biasa je dulu Ustaz ni saya baca Allah bersama orang sabar, Allah bersama orang ihsan, kan. Tapi sebenarnya ialah kita nak Allah lah, kan, daripada kita ambil CEO ataupun sesiapa untuk memberi nasihat dan uruskan projek kita, baik kita minta kepada Tuhan empunya segala-galanya untuk membantu kita. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini ialah, kita saksikan, wansurna 'alal qaumil kafirin. Perkataan yang ingin kita fokuskan pada blok akhir nanti adalah nasara, menolong. 158 kali disebut dalam Al-Quran, iaitu muncul juga dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-A'raf, dalam surah At-Taubah, di mana nasara ini bukan pertolongan kecil-kecil Ustaz ya. Bukan sekadar nak minta pensel ke, itu bukan nasara ya. Ini nak minta pertolongan ya, segala-galanya yang menyebabkan kemenangan dalam perjuangan medan perang, dan itu yang dimaksudkan nasara, nasrullah. Dan kalau Allah sudah memberinya kepada keluarga kita, kepada diri kita, apa lagi yang kita perlukan, kerana Allah bersama dengan orang yang sabar. Jadi insya-Allah kita akan dalami lagi pada hujung nanti. Kita berehat sebentar, My Quran Time, Quran Salat Al-Fatiha. واجعله لنا هجتين يا
تلاوته. Tidak ada. Yang paling ada pun, yang paling warid dalam hadis Nabi SAW pun satu saja, iaitu pada esoknya baru kita tahu, bukan malam tu. Jadi malam tu kita tak dapat tahu, melainkan kalau kita gunakan ayat Al-Quran tadi, salam tu maksudnya apa? Sejahtera, ataupun rasa tenang. Tapi masalahnya tenang ni berbeza ikut orang kan. Ada orang dia tak tenang hidup dia kan. Macam mana kan? Bukan malam tu yang tenang ataupun tak tenang. Kalau tanda daripada Al-Quran, salam tu saja. Tapi kalau dalam hadis, satu-satunya hadis yang menceritakan tentang tanda dia adalah pada keesokan paginya, matahari yang terbit tu tidak terlalu terik. Dan suasana pada waktu pagi esok tu, masa matahari terbit tu tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Dia sedang-sedang dan dia nyaman. Itu sahaja dalam hadis yang sahih. Itu sahaja tanda yang kita boleh tahu. Maksudnya apa? Maksudnya kita cuma boleh tahu malam itu malam Al-Qadar selepas dia berlalu. Bukan semasa ia berlalu. Macam, malam ni macam kita WhatsApp member-member kan. Tak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana, miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan isteri. Itu nampak sangat tak ori ya. Jadi selamat betul lah tu. Itu Tarmizi punya versi lah. Quran Time punya versi. Jadi nak sebut kat sini bahawa kalau kita down, kalau kita tak apalah, tak payah nyanyi lah. Contoh tak payah nasyid lah, tak jadi tadi kan. Jadi kita teruskan juga. Ambil sikit lah semangat. Wastabid aqdamana. Dia teguhkan. Masya-Allah. Jadi sunnah orang berjuang, Allahu Akbar. Jadi kalau disambung lagi, biasanya para pejuang ni rumah mereka merata-rata. Rezekinya tidak menentu. Tidur barinya tidak berwaktu. Allahu Akbar. Safas. Jadi moga-moga Safas, Allah SWT terus kuatkan kita untuk sabar dalam ujian ni. Mungkin insya-Allah semua orang boleh. Sabar dalam taat tu kadang-kadang kan, sabar je lah. Sabar je lah. Cukuplah 2 rakaat hari tu. Betul. Itu sebabnya sabar ini adalah suatu perkara yang penting Ustaz ya, untuk kita tak nak hilang komitmen. Ya, tentera ini jangan hilang komitmen, dia lari daripada medan perang. Ataupun dalam hidup kita ini ialah nak baca Quran Ustaz kan, nak ikut Quran Time. Episod 1, 2, 3, 4 okey, tapi nak sabar sampai 2000 episod tu kan. Dan kita doakan wathabbit aqdamana kepada kumpulan Istiqamah ya, kepada tuan-tuan yang berada di depan kaca TV pada hari ini insya-Allah. Kita bersemangat Safas. Betul. Ada sahabat-sahabat kita daripada Istiqamah menemani senantiasa. Juga tak lupa kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di hadapan kaca TV, yang sedang mencatat-catat. Balik raya baru ni pun Safas ramai jumpa, alhamdulillah. Mak saya tak pernah make off part, dia kata. Buku dia dah banyak dah, dia kata. Betul. Allahu Akbar, subhanallah. Dan apa khabar juga Pak Mak Yang kita? Allah, Pak Mak Yang kita di Keluang Johor. Ada plan nak ke Keluang? InsyaAllah kita akan cuba aturkan nanti beraya insyaAllah. Juga kita makcik kita di Sungai Petani. Makcik kita yang kita pernah pergi ke rumah. Yang buku notanya tu yang dibuat. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi moga-moga semua sihat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Mari kita lihat seketika apakah kalimah yang kita nak fokuskan pada ayat yang ke-250. Sudah pasti yang ini saya menunggu-nunggu masa untuk berkongsi dan nak pastikan supaya tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian betulkan bacaan pada kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu rabbana afrigh alaina sabra. Cuba ikut dulu 1, 2, 3. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. قالوا
Masya Allah, bagus. Selalu berlaku dalam ayat ini iaitulah ayat pada kalimah afrigh. Dia jadi macam mana? Dia jadi ain kadang-kadang. Afri'. Dia tak bunyi ghain tu. Afri'. Rabbana afri' alaina. Sama juga satu tempat lagi, Rabbana la tuzi'. Tuzi'. Kan sepatutnya tuzigh, yani afrigh. Jadi kena kenal pasti. Ghain tu duduk dekat mana? Duduk kat mana ghain? Gombak ke Sungai Buloh? Ghain tu duduk ni dalam rongga kerongkongan kita ni, kan, di hujung ni, di hujung. Ni pangkal, ni hujung. Dua huruf permulaan rongga kerongkong kita, ghain dan juga kha. Afrigh. Cuba. Afrigh. Ayuh, bagus. Afrigh. Dia taklah bunyi tebal macam sebelum ni baris atas. Mau, tu tebal. Kalau ni dia sebab ra tu baris bawah, jadi afrigh. Jangan tertukar dengan ain. Rabbana afrigh alaina sabra. Cuba 1 2 3. Rabbana afrigh alaina sabra. Ayuh, alhamdulillah, bagus. Subhanallah, harap-harap ibu-ibu ayah kat rumah pun sama. Rabbana. Tadi kan? Bagus, alhamdulillah. Satu lagi, selepas afrigh alaina sabra, datang pula kalimah yang ada huruf yang hujung lidah keluar sedikit. Ada 3 huruf yang hujung lidah keluar sikit. Apa dia? Tha, dha, dha. 3 huruf. Tha, cuba ikut. Tha, 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 dha, dha. 3 huruf. Tha, dha, dha. 3 huruf. Hujung lidah keluar sikit. So, kalimah dia ialah wathabbit. Cuba. Wathabbit. Wathabbit. Dibaca Rabbana afri' alaina sabran wasabbit. Sabt. Sama? Sabt. Hari Sabtu jadi. Sabtu. Bahaya betul ya Allah. Thabbit tetapkan dengan tha. Kalau sa sin bata Sabtu. Bahaya. Jauh sangat beza dia. Jadi kena hati-hati. Sekali lagi. Sabran wa thabbit. Cuba. Sabran wa thabbit. Bagus, subhanallah. Jadi itu yang kita belajar. Afrigh alaina dengan wa thabbit. Baik, kita nak cuba hafal ayat ini. Ayat yang ke-250. Yang depan-depan tu memang kita jarang jumpa. Tapi sehari dua ni kita belajar, kan. Kita cuba. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. ولما برزوا لجالوت وجنوده. Cuba 1 2 3. ولما برزوا لجالوت وجنوده. أيوة. ولما برزوا لجالوت وجنوده. 4 kalimah. 1 2 3. Cuba 4 kalimah dulu. Perhatikan. Walamma barazu li Jalut wa junudih. Cuba. Walamma barazu li Jalut wa junudih. Qalu rabbana afrigh alaina sabran Thabbit aqdamana. Cuba. Qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana. Okey, biasakan doa ni sekali lagi. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana. Cuba 1 2 3. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit
Okey, hati-hati wathabbit, jangan wathabbit. Wathabbit aqdamana. أيوة وانصرنا على القوم الكافرين. Sekali kita ulang daripada qalu rabbana. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. 1, 2, 3. Cuba perhatikan ke depan. Masya Allah. وانصرنا على القوم الكافرين. وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Moga-moga dapat semua kita hafal doa ini, ayat 250 ini, dan kita boleh praktikkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah ta'ala. Jadi kita rehat seketika, kembali selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. Mereka yang ni yang kita kena tanamkan dalam keluarga kita juga. Ingat tak hadis yang Rasulullah sebutkan, rahimallahu rajulan, Rasulullah kata Allah Ta'ala merahmati seorang lelaki, yaqumul lail, dia mendirikan malam, kemudian dia mengejut isteri dia. Kalau isteri dia susah nak bangun, dalam hadis tu menyebut dajjah, maknanya dia percikkan sikit air, dia manja-manja pada isteri dia supaya bangun malam. Macam tu. Kalau ayah saya tak, dia simbah air tu. Itu bakul. Itu maknanya itu dah pukul 6.30. 6.30 simbah air terus. Simbah Kalau qiyamul itu maknanya mungkin boleh genjis lagi. Mudah-mudahan bangunlah, maknanya sebab apa? Rasulullah mendoakan rahmat Allah. Rasulullah kata rahimallahu rajulan, Allah Ta'ala merahmati lelaki yang bangun qiyamul lail, dia kejut pula isteri dia, dia kejut pula anak dia. Sebab itulah kita perhatikan bagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Hurairah, orang yang tidur di rumah mereka dapat perhatikan mereka inilah sahabat yang mendirikan malam, kemudian dia kejut ahli keluarganya, kekuatan mereka. واجعله لنا هجتين يا
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada ayat yang ke-250 sebagai satu doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekalan kepada para sahabat yang akan menghadapi Badar. Suatu perjuangan Ustaz ya. Ayat ini turun beberapa masa sebelum Badar dan rupa-rupanya ini adalah sebagai satu clue kepada para sahabat, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka akan berhadapan dengan satu ujian getir yang memerlukan afri' alaina sabran. Afriq. Ya, betul Ustaz ni? Betul. Betul. Afriq. Ya, jadi ingin dicurahkan ke atas kami ini sabar Ustaz ya, kerana sabar inilah ini adalah apa istilahnya, secret weapon. Ya, senjata rahsia bagi sesiapa yang inginkan keberadaan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah dalam segala apa yang kita buat. Dalam kita membina keluarga, dalam kita bina bisnes Ustaz ya, dalam kita memimpin masyarakat, kita perlukan Allah yang akan membantu kita. Jadi apakah senjata rahsianya? Sabar. Bila kita sabar, wallahu ma'as sabirin, dan itu yang kita kena minta dicucuri dengan sabar itu pada setiap masa. Ya, bila diletakkan sabar setiap masa, sudah tentunya Allah akan meneguhkan kita dan mencapai kepada kemenangan. Ayat 250 kita baca sekali lagi, mungkin bersama dengan tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah, agar doa ini terus kita ulang-ulang dan jadikan sebagai amalan kehidupan kita seharian bersama Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Faz. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sahabat Al-Quran, sebut pasal Badar tadi Ustaz Faz, sempat hari itu pergi, dah sampailah masya-Allah ke medan Badar tu kan, di pasir yang putih di tu. pasir yang putih itu, subhanallah, bukit malaikat dikatakan, turunnya apa tu, para malaikat kan. Diceritakan oleh ustaz yang bawa itu, malaikat jauh lagi dengan tentera musuh tu sudah tercabut, terpenggal kepala. Ya, dia sebenarnya satu malaikat dia sudah cukup untuk handle berapa ribu, 100,000 sebenarnya kan. Dan kalau dalam perang Badar itu sebenarnya Allah bagi 3,000 malaikat. Allahuakbar. Dan Allah boleh bagi. Bayangkan subhanallah. Jadi insya-Allah nanti next trip kita akan singgah ke Badar. Insya-Allah. Insya-Allah taala. Amin, doa yang sama-sama insya-Allah. Mari kita baca ayat yang ke-250. Doa untuk kita amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah taala. Tetapkan hati kita dan beri pertolongan ke atas kaum-kaum orang kafir insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-250 sebagai doa daripada tentera Talut yang diabadikan, yang diamalkan oleh para sahabat, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk kita ya, di mana dalam doa ini mereka meminta afril alaina sabran Ustaz ya. Mereka tak minta apa, tak minta bantuan, mereka tak minta malaikat dalam doa ini. Ini dah depan ni ada musuh ni. Mereka tak minta apa, peralatan ke, minta kemenangan pun tak ada. Tak ada ya. Mereka tak minta pun keberanian, ataupun ada seorang kata kita hidup saya ni banyak sangat ujian kan. Jadi ada orang kata jangan minta sabar. Jangan minta sabar. Sebenarnya boleh minta sabar. Memang dalam ayat ni memang minta dicurahkan sabar ya. Tapi dalam sama jangan minta ujian ya. Jangan minta ujian ataupun ya Allah jangan uji aku. Tak boleh. Pasal memang Allah akan uji kita ya, sebagaimana kita maklum tentang istilah walanabluwannakum pada ayat yang kita sudah belajar sekitar ayat 156 157 dalam surah yang sama. Jadi ujian memang confirm ada ya.
Setiap masa Allah akan memberi pada kita, tetapi kalau kita dicucuri dengan sabar, Allah bersama dengan orang yang sabar, maka insya-Allah kita tetap, Ustaz. Ya, walaupun ada orang kata jomlah ya pergi buat itu, buat ini, kita tetap juga wathabbit aqdamana, kaki kita ya teguh dalam apa yang baik, Ustaz. Bersama Al-Quran. Kadang-kadang ada orang kata dahlah tu cukuplah tu, dah 200 300 episod cukuplah, tak payahlah sampai 2000 kan. Bukan nak jadi ustaz pun kan. Jadi kalau dia cakap begitu, kita pun tergoyang juga tu kan. Pasal apa? Nak pergi berjalan, nak pergi bercuti, nak buat macam-macam. Tetapi bila kita doa ya, doa, maka insya-Allah kaki kita itu, aqdamana itu maksud asalnya qadam sebenarnya. Quratul qadam sepak bola. Okey, soccer. Jadi wathabbit aqdamana itu kita minta teguhkan. Dan dalam hal ini keteguhan paling tinggi apabila berhadapan dengan musuh yang kita nampak kat depan. Musuh dah nampak, kita masih siap siaga, dan di hujung itu wansurna alal qaumil kafirin. Penting ini. Kita minta Allah tolong dengan pertolongan yang besar kepada kaum yang kafir. Kena faham istilah kafir di dalam ayat ini bukan sekadar kalau nama dia agama Buddha, Kristian, ini kafir. Bukan sekadar itu sahaja. Kafirin ini kalau kita tengok sejarahnya, apabila berada di Mekah, mereka orang-orang yang bukan Islam, yang memusuhi Islam, yang ingin membunuh kepada orang-orang Islam dan menghancurkan maruah umat Islam. Ini dia gelar Al-Kafirin. Jadi kalau katakan orang tu tak kacau kita, ataupun kita sendiri pun tak pernah pun bercakap dengan dia, tak boleh pula kita kata ini kafir. Kan? Bukan itu kaedahnya. Ini orang yang benar-benar memusuhi, melibatkan sampai nyawa dan agama. Yang ini yang kita minta Allah tolong beri pertolongan besar agar kita dapat uruskan dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini isi kandung daripada doa pada ayat 250, dan kita nak lihat resolusi kita pada hari ini. Iaitu yang pertama, resolusi kesimpulan yang kita ingin ambil tindakan, banyakkan memohon kesabaran dan kekuatan yang sumbernya hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Afriq ya, afriq tadi maksudnya dicurahkan ya, dibasahkan kita dengan kesabaran. Bila kering kesabaran Ustaz ya, kita mungkin akan mulalah cepat naik angin. Itu yang pertama. Yang kedua, ikut pemimpin yang mengamalkan panduan Islam sebagai pegangan hidup. Bila kita bercakap tentang wansurna, tolong kami itu bagi pemimpin, bagi rakyat, bagi ketua, bagi ibu, bagi ayah, semua yang ingin lihat bahawa Islam sebagai jalan hidup. Yang kedua. Yang ketiga, amalkan doa tetap pendirian agar teguh dalam agama Islam ini, dan inilah juga yang kita baca untuk ahli keluarga kita, Ustaz. Keluarga kita ni kita tak tahu dia sejauh mana boleh bersabar dengan ujian dalam hidup, ataupun bersabar dalam taat dan sabar menghadapi maksiat dosa. Jadi kita amalkan doa ini, dan moga-moga bila Allah tathbit ataupun teguhkan Ustaz ya, istiqamah sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa bersama-sama di hujung ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, limpahkanlah kesabaran kepada kami, ya Allah. Kukuhkanlah langkah-langkah kami, ya Allah, dan tolonglah kami menghadapi musuh-musuh orang-orang yang kafir, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kesabaran dalam jiwa kami, dalam hati kami, ya Allah. Kesabaran dalam menuruti segala titah perintah-Mu, menjauhi segala larangan-Mu. Juga kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian dalam kehidupan kami, ya Allah. Moga dikuatkan hati kami, ya Arhamar Rahimin, dengan Al-Quranul Karim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini. Terus kita dipimpin hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan terus dicucuri, dilimpahkan dengan kesabaran dalam menghadapi segala ujian. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu kesungguhan kita bersama untuk menyumbang dan memberi idea dan juga memberi tenaga ya dalam segenap kemahiran yang ada untuk memastikan nilai Al-Quran ini dapat kita laksanakan dan ianya menjadi sebagai sumber amal kita sampai ke akhirat nanti insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang untuk menyambung pada bahagian ketiga pada halaman 41 My Quran Time, Quran, Salat, Infak insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين